Baiklah, terima kasih rakan tugas kita Fakrul dan Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih atas kesetiaan anda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Belait. Seperti apa yang diperkatakan oleh Fakrul dan Mahira ya, yang memang betul ya, di Seria memang terkenal dengan kuih tiaunya. Baiklah, ada sekarang saya akan kongsikan satu info semasa yang berlaku di daerah Belait, iaitu mengenai dengan Jabatan Kerja Raya ingin memaklumkan bahawa penutupan sementara sebahagian jalan di Jalan Bunga Simpur Kuala Belait yang mana disebabkan oleh kerja-kerja pembaikan paip pembentung di jalan berkenaan dan tarikh penutupan selama 1 bulan yang mana ianya telah bermula pada hari Selasa lepas 1 Mac 2022. Jadi jika kita merancang untuk menggunakan jalan tersebut, anda disarankan untuk menggunakan jalan yang alternatif. Baiklah, sekarang kita akan saksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Pada tahun 1917, sebuah sekolah Melayu didirikan di Kuala Belait dengan disediakan seorang guru oleh kerajaan. Sekolah tersebut dibuka pada tahun 1918 dan diberi nama Sekolah Melayu Kuala Balai, Belait. Sekolah ini ditutup pada 1 hari bulan Mei 1982 disebabkan kekurangan murid hanya tinggal 1 orang. Orang-orang Melayu di daerah ini terutama yang bekerja dengan syarikat minyak British Malayan Petroleum Company lebih terbuka kepada perubahan terhadap persekolahan anak-anak perempuan mereka. Hal ini dapat dilihat apabila seramai 10 orang kanak-kanak perempuan Melayu telah belajar bersama-sama dengan kanak-kanak lelaki di Sekolah Melayu Kuala Belait pada tahun 1936. Pada tahun 1937, bilangan pelajar perempuan di sekolah ini meningkat kepada 42 orang. Salah satu sekolah Melayu yang terdapat di daerah Belait ini ialah Sekolah Melayu Ahmad Tajuddin, yang lebih dikenali sekarang dengan nama Sekolah Rendah Ahmad Tajuddin. Kita ikuti satu perkongsian rakaman video dari penolong pegawai sejarah Bahagian Penyelidikan dan Dokumentasi Pusat Sejarah Brunei mengenai sejarah Sekolah Rendah Ahmad Tajuddin, Kuala Belait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amdiah Ali, penolong pegawai sejarah Pusat Sejarah Brunei. Sekolah Rendah Ahmad Tajuddin terletak di Pekan Belait, berdekatan dengan Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait. Nama sekolah ini diambil sempena Sultan Brunei yang ke-27, iaitu Sultan Ahmad Tajuddin. Sekolah ini telah dibuka dan dirasmikan oleh almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Hairiwaddin pada 28 hari bulan Julai 1956. Sekolah ini dibina pada tahun 1929 sebagai bangunan sekolah sementara. Kemudian dibina bangunan sekolah kekal pada tahun 1955. Guru besar yang pertama di sekolah ini ialah Awang Anang bin Karim dan beliau mentadbir dari tahun 1929 hingga 1931.
Jumlah murid di awal pembukaan sekolah tersebut seramai 20 lebih orang dan kesemuanya merupakan pelajar lelaki. Pada tahun 1929, sekolah sementara hanya menggunakan tiang kayu bulat, dinding kulit kayu, lantai papan dan atap daun nipah. Kemudian, pada tahun 1955, sebuah bangunan kekal telah dibina dan dibuat daripada batu bata dan mempunyai 3 tingkat. Seterusnya, pada tahun 1994, sebuah bangunan sekolah baharu telah dibina bersama dengan sebuah dewan serbaguna. Peristiwa yang menjadi kenangan di sekolah ini adalah keberangkatan almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Hairiwaddin pada 28 Julai 1956 semasa merasmikan bangunan sekolah. Meja kayu tempat almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Hairiwaddin menandatangani perasmian masih ada dalam simpanan sekolah. Sekian, itulah sahaja perkongsian yang dapat dikongsikan mengenai Sekolah Rendah Ahmad Tajuddin buat kali ini. Terima kasih. Pada tahun 1929, kerajaan menggubal dan meluluskan satu rang undang-undang yang dikenali sebagai Undang-Undang Kehadiran Sekolah, School Attendance Enactment. Undang-undang ini mewajibkan kehadiran sekolah bagi setiap kanak-kanak Melayu yang berumur di antara 7 hingga 14 tahun yang tinggal dalam lingkungan 32 km dari sekolah. Ibu bapa yang gagal mematuhi undang-undang ini dikenakan denda sebanyak 50 sen hingga RM1, iaitu bergantung kepada beberapa kali kesalahan yang dilakukan. Pada tahun 1939, Undang-Undang Kehadiran Sekolah itu telah dipindah menjadikan kehadiran sekolah wajib kepada semua kanak-kanak lelaki di bawah kategori 7 puak asli Brunei yang berumur di antara 7 hingga 14 tahun dan tinggal dalam lingkungan 32 km dari sebuah sekolah di mana pendidikan percuma dalam bahasa Melayu diberikan oleh kerajaan. Sebagaimana menurut Presiden British pada masa itu, anak-anak adalah dianggap sebagai kaki tangan kepada ibu bapa mereka. Oleh itulah, ramai ibu bapa tidak berminat untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah supaya dapat membantu mereka mencari nafkah. Pada tahun 1941, mata pelajaran agama juga dilaratkan ke sekolah Melayu di Kuala Belait dan Seria. Guru-guru yang mengajar pelajaran agama ini adalah dilantik khas daripada kalangan para khatib dan imam oleh pejabat kadi. Walau bagaimanapun, persekolahan agama secara penuh dan bersistem bermula pada tahun 1956. Setelah mendapat laporan berikutan, terdapat kelemahan murid-murid di beberapa sekolah Melayu dalam pendidikan agama. Pendidikan memainkan peranan bagi kecemerlangan sesebuah negara untuk membangun. Oleh itu, negara Brunei Darussalam tidak terkecuali bagi proses ke arah pembangunan dan meninggitarafkan kedudukan negara ke mata dunia.